Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berserah diri kepada takdir dan keputusan Tuhan. Wahai ulam, serah diri kepada semua takdir Tuhan, lalu berdiri di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini perlu kepada tapak, yakni asasnya, kemudian binaannya yang menyempurnakannya. Biasakan diri kamu seperti itu pada semua masa, pada malam kamu dan siang kamu. Jangan sekali-kali kamu fikirkan tentang diri kamu. Yang harus difikirkan ialah hati kamu. Jika engkau dapatinya membuat yang baik, syukurilah Allah kerana itu. Dan jika engkau dapatinya melakukan yang buruk, segera bertaubat kepada kelakuanmu itu dan fikiran dirimu yang salah itu. Ketika itu akan hidup agamamu dan matilah syaitanmu. Sebab itu juga dikatakan berfikir sesaat lebih utama dari beribadat semalaman. Wahai umat Muhammad, syukurilah Allah Azza wa Jalla kerana Dia telah memadai dengan amalan kamu yang sedikit bila dibandingkan dengan amalan orang-orang yang terdahulu dari kamu. Kamulah umat yang terakhir, tetapi kamulah yang terdahulu kelak di hari kiamat. Siapa di antara kamu yang sahih, yakni bersih murni, tiada yang sahih seumpamanya, kamulah pemimpin-pemimpin, dan selain kamu dari umat-umat menjadi rakyatnya. Ingatlah, selama engkau tetap menempati rumah hawa nafsumu dan tunduk kepada kehendak tabiatmu, engkau tidak mungkin menjadi sahih. Selama engkau berebut-rebut apa yang ada di tangan orang lain, engkau ingin mencapainya dengan riakmu dan nifakmu, engkau tidak akan menjadi sahih. Selama engkau kerjakan dunia, engkau tidak akan sahih. Selama engkau bergantung kepada hatimu tanpa engkau mengingati Allah Azza wa Jalla, tiada mungkin engkau menjadi sahih. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kesahihan, yakni kebersihan dan kemurnian hati dengan engkau. Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita untuk bermuhasabah, dan di antara perkara yang diajak untuk kita bermuhasabah ialah serah diri kepada takdir Allah. Bila kita menyebut perkataan menyerah diri kepada takdir Allah, tidak pernah ia memberi maksud menafikan usaha, ikhtiar, perancangan dan sebarang perkara yang memang menjadi kebiasaan manusia. Yang dimaksudkan dengan menerima takdir Allah ialah hati tenang dengan apa pun yang berlaku, menganggap yang dirancang untuk memperolehinya, berjaya atau gagal, semuanya baik untuk dirinya. Maka disitulah yang dimaksudkan ketenangan hati dalam menerima takdir Allah.
Bukan maksud menerima takdir Allah untuk kita ikat tangan dan kaki dan cuma menunggu apa yang berlaku seterusnya, sehingga menjadi teka-teki. Orang yang mengikut takdir Allah tiada teka-teki dalam hidupnya. Ia jelas, saya terima apa pun, antara A dan B semuanya baik. Tetapi bagi orang yang tidak menerima takdir Allah, A dan B menjadi teka-teki. Dia akan jadi A, B, C, D, E, dan hatinya terus berbolak-balik. Hatinya terus bergundah gelana, berfikir apa yang baik sebenarnya. Sedangkan orang beriman yang sebenar bila menyerah diri pada takdir Allah, semua baik. Selepas saya meletakkan segala ikhtiar, usaha, segala perancangan dan segala yang termampu untuk saya lakukan sebagai seorang manusia, maka saya tenang dengan apa pun keputusan. Umpama seorang yang masuk dalam medan peperangan, maka dia tenang menang ataupun kalah. Kerana menang ataupun kalah, dia tetap menang. Sama ada menang dengan maksud dia menundukkan musuh, atau menang dengan maksud dia mati syahid, atau menang dengan maksud dia sudah melaksanakan perintah Allah. Kerana itu Allah hadirkan kepada kita kisah-kisah para Nabi sebagai contoh yang tidak punya sempadan. Jadi contoh yang mutlak sepanjang zaman. Nabi-Nabi tak akan jadi contoh yang punya sempadan. Nabi ni cuma contoh zaman ni, Nabi ni untuk zaman ni. Tidak. Semua para Nabi ialah contoh yang tidak terbatas kepada kita. Lalu kita melihat para Nabi SAW dalam usaha dan kerja dakwah, ada yang tidak ada pengikut, bahkan mati digergaji kepala, ataupun mati dilakukan dengan pelbagai perkara, dibunuh atau dipenjara. Semuanya berlaku. Di hari akhirat kelak ada Nabi yang bila mana memegang bendera, pengikutnya cuma seorang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada yang lebih ramai dan lebih ramai. Semua mereka bukanlah orang yang gagal, mereka semua berjaya. Mereka tetap berjaya. Artinya ini yang kita maksudkan menyerah diri pada takdir Allah. Artinya bila kita serah diri pada takdir Allah, seorang yang kita ambil contoh, dia bisnes buka kedai, dia buka lah kedai makan, dia buat segala perancangan modalnya, publicity-nya dan segala-galanya, maka dia pun berniaga. Untung ataupun rugi dia sudah terima. Makanya dimaksudkan menyerah diri pada takdir Allah. Yang saya sebutkan, ia menjadi bukan keputusan yang bersifat teka-teki. Kerana kalau teka-teki bermaksud kita ada benda yang kita nak lebih baik bagi kita. Kerana bila ia diputuskan oleh Allah, maka ia Allah yang maha bijaksana. Walau keinginan kita memuncak dan menggunung untuk mendapati sesuatu, dan kita dengan tabiat kita dan dengan apa yang berada sekeliling kita menyangka ia baik, sebab kita terpengaruh dengan penilaian orang lain untuk berkata ia baik, kerana kita terpengaruh dengan pujian orang, kejian orang. Akhirnya kita punya penentu kepada kebaikan itu mula berubah. Asal orang beriman, apa pun yang Allah putuskan, ia baik. Sebagaimana disebut dalam hadis, tidak Allah tentukan satu qada kepada orang beriman illa kana lahu khairan, melainkan ialah kebaikan. Tetapi bila dia terlalu memandang ke kanan dan memandang ke kiri, dipandang ke kanan mengharapkan pujian, dipandang ke kiri takutkan kejian, maka dia mula merasa ragu-ragu dengan apa yang Allah berikan pada dia. Maka dia tidak menyerahkan dirinya sebenar pada takdir Allah. Dan itu tuan-tuan sekalian, bila kita menyebut tentang kesufian, bagaimana memisahkan diri pada makhluk itu penting. Memisahkan diri dengan maksud jangan terlalu mengharapkan pujian dia, dan jangan terlalu takut kejian dia. Kalau kita takut kejian, Nabi, orang yang paling mulia, pernah dituduh dan dikeji dengan berbohong, ahli sihir, bodoh dan lain-lain. Sedangkan Nabi lebih mulia pada kita. Kalau sekiranya kita mengharapkan pujian, maka ada pada Nabi, walau banyak kebaikan dibuat, tidak pernah dipuji oleh kaumnya, bahkan dipelekehkan, dihina. Lihat Nabi Nuh selama 950 tahun dihina oleh kaumnya.
Artinya kaum ni gunakan semua Facebook, IG zaman tu, kalau kita kira zaman sekarang, untuk menghina Nabi Nuh AS. Bila dia membina bahtera, maka kemuncak penghinaan. Dan sunnatullah, bila sesuatu sudah sampai kemuncak, ia menandakan kebinasaan orang yang menghina. Kemuncak mereka menghina Nabi Nuh bila Nabi Nuh membina bahtera. Sampai isterinya juga berkata, gila suami aku. Bila kita baca sirah kenabian, isterinya juga tak tahan, akhirnya terpengaruh dengan apa yang orang kata tentang suaminya, walau dia mengetahui suaminya benar. Akhirnya dikata suaminya gila. Dan itulah kebinasaan dia juga. Dan kita tahu isteri Nabi Nuh mati dalam keadaan kekufuran. Kerana dia mula terikut dengan apa yang netizen pada zaman ni cakap, sehingga melupakan Allah Ta'ala. Itu kekuatan orang yang menerima takdir Allah, ialah kekuatannya dalam mempercayai semuanya baik. Apa yang berlaku dalam hidup kita, kita miskin atau kita kaya, kita bujang atau kita kahwin, kita ada anak atau tidak ada anak, kita ada pangkat atau tak ada pangkat, kita begitu atau begini, semuanya baik. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir, dalam menyerah diri kepada takdir Allah ialah kamu senantiasa bersama Allah. Bagaimana seorang yang menyerah diri, yang menerima semua takdir Allah itu, mesti sentiasa bersama Allah? Dan bagaimana cara dia bersama dengan Allah? Kita dah sebut bahawa kita mengetahui Allah bijaksana, kita mengetahui Allah itu penyayang, kita mengetahui Allah tidak putuskan untuk kita melainkan apa yang baik, dan kita mengetahui Allah Ta'ala ingin memberi balasan kita, balasan yang baik, dan kita mengetahui bahawa Allah nak berikan kepada kita bahagian di akhirat yang lebih baik daripada dunia yang kita impikan. Maka di situ kita akan dapat berdiri dengan Allah, berdiri di samping Allah. Tapi kalau kita tak rasa Allah bijaksana, kita rasa apa yang kita nak tu lebih lagi bagus daripada apa yang Allah tentukan, maka itulah kebinasaan kita. Allah bijaksana kalau satu pasangan tak dapat anak, sudah berkahwin puluhan tahun, dia menerima takdir Allah, mungkin ini baik untuk dia. Bahkan dia tidak berkata mungkin, ini memang baik untuk saya, ini baik untuk saya. Lepas itu bagaimana dia berdiri dengan Allah, maka dia yakin ini apa yang Allah putuskan ialah kerana Allah Maha Bijaksana. Allah nak beri ganti yang lebih baik, Allah nak angkat darjat Allah. Dia sentiasa berwasangka baik pada Allah. Di situ bermulanya berdiri bersama Allah. Tetapi bila kita tak bersangka baik dengan Allah, kita sedang menjauh daripada Allah. Bagaimana kita tidak bersangka baik pada Allah sedangkan Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan kita pulang ke pangkuannya, dan Allah Ta'ala akan menghisap kita. Orang yang tidak berwasangka baik pada Allah dengan menolak takdirnya, maka orang ni akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikian bagaimana cara kita berdiri di samping Allah. Yang kita tahu bahawa Allah Maha Bijaksana, Allah itu Maha Penyayang, Allah tidak putuskan melainkan baik untuk kita. Allah nak berikan balasan, gantian lebih baik akhirat kelak. Dan itu sesuai untuk kita. Ia sesuai untuk kita. Kerana semua nikmat punya ujian-ujian yang tersendiri. Ujian paling berat pada nikmat tersebut ialah setiap nikmat datang menjauhkan diri kita dari Allah. Itu ujian paling berat. Setiap kali kita dapat nikmat, dia boleh menjauhkan diri kita dari Allah. Yang dapat pangkat, jauh dari Allah. Asal masjid 5 kali, dia 2 kali. Sebab apa? Lagi 3 kali waktu mesyuarat. Yang dapat kekayaan banyak, asal boleh menuntut ilmu setiap hari, akhirnya boleh menuntut ilmu seminggu sekali je. Yang mendapat anak, asalnya memang boleh pergi, boleh buat baik banyak, tolong masyarakat itu, dah jadi sibuk terus. Sebab itu kata ulama, setiap nikmat menjauhkan diri kamu kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah. Melainkan orang yang menerimanya dengan hati yang sentiasa bersama Allah. Orang macam ni tuan-tuan, dia ada anak 3 ke 4, masuk 10, sama je dia. Rumah Allah, menuntut ilmu, dia sama. Yang nikmat tadi tidak mengubah rutin dia dengan Allah. Kalau setiap nikmat mengubah rutin kita pada Allah, yang saya katakan, pertama, setiap nikmat ada fitnah. Setiap nikmat menjauhkan kita dari Allah.
Sebab itu bila kita mohon satu nikmat, hati-hati. Mungkin dia boleh menjauhkan kita terus dari Allah. Ya Allah, aku nak kuasa, kita kata. Nak jawatan. Satu ketika 3 orang penuntut ilmu berkumpul. Ni orang alim. Masing-masing berfikir tentang apa nak jadi nanti bila dah habis mengaji. Yang ni kata aku nak jadi orang paling alim di dunia. Yang ni kata aku kalau boleh Mekah Madinah ni di bawah pentadbiran aku. Yang ni kata aku kalau boleh nak jadi semua dunia ni milik aku. 3 orang duduk. Yang kesemuanya dapat apa yang dia nak. Semua dapat. Maka satu ketika kota Mekah diserang. Bila kota Mekah diserang, berlaku perbalahan. Waktu itu, maka orang ni berkata, kenapa orang ni tak ada akal sangat duk serang kota Mekah? Ini kan tanah haram. Kenapa berbunuh sama orang Islam? Kenapa? 1000 persoalan. Lalu kawannya berkata, demikian bila kita tidak ada kuasa. Kalau kita ada kuasa, mungkin kita juga akan buat seperti mereka. Kejawab kawan ni, tidak mungkin. Saya tak akan mungkin buat benda tu. Akhirnya dengan izin Allah, yang ni pun dapat kuasa. Dan namanya ialah Abdul Malik bin Marwan. Dan menjadi khalifah kerajaan Umayyah. Daripada seorang ulama. Mendapat kuasa. Akhirnya bila dia dapat kuasa, dia turut sama menyerang kota Mekah. Untuk menguatkan kuasa. Bahkan dia telah memberi arahan tidak ada seorang pun boleh menasihat pemerintah. Jangan. Siapa yang datang menasihat, dia akan dihukum. Bukan inilah yang melambatkan solat. Jangan lagi solat awal waktu. Solat mesti sekian. Jadualnya kalau zuhur pukul 1:30. Kira-kira tunggu komat azan 1:45. Tak, solat pukul 2:30. Dia letakkan jadual itu. Akhirnya penggantinya juga buat seperti itu, Al-Walid bin Abdul Malik. Sehingga datang Sulaiman bin Abdul Malik mengubah balik. Solat mesti awal waktu. Dan akhirnya sampai pada Umar bin Abdul Aziz. Maka diperbaiki semuanya. Tapi ceritanya ialah setiap nikmat bawa musibah. Setiap nikmat bawa musibah. Yang ni dahulu seorang ulama besar. Dia nak biar dia dapat kuasai dunia. Sehingga di akhir kematian dia berkata, kalau dahulu aku cuma tukang cuci. Kerana dia akan menjawab semua apa yang dilakukan di hadapan Allah. Ya, kita tak nafi Abdul Malik bin Marwan ada sumbangan besar pada Islam. Kita bercakap tentang muhasabah. Muhasabah ni tuan-tuan, kalaupun kita buat berlori kebaikan, satu kejahatan cukup untuk menjadikan kita down dalam jiwa muhasabah. Sebab itu orang-orang yang baik, yang kebaikan tu tak apalah, kita puji. Tapi kita selalu bimbang satu kejahatan boleh merosakkan semua kebaikan kita. Kerana itu kita takut pada satu kejahatan yang boleh merosakkan. Walau banyak mana pun kebaikan kita buat, kita bimbang satu je kejahatan yang benda tu Allah pandang, maka kita pun habis. Jadi Allah boleh hukum kita. Oleh sebab itu bila kita meminta nikmat, hati-hati, fitnahnya besar. Dan kerana itu Allah ajar kita terima takdir Allah. Kerana itu Syekh mengingatkan kita, berdiri waktu kamu menerima takdir Allah, sentiasa berdiri di sisi Allah dengan maksud yang saya katakan tadi, wasangka baik pada Allah dengan segala wasangka kita. Apatah lagi bila Allah Ta'ala dah beritahu dunia ni sementara. Dan kita nak kejar semua nikmat kat dunia. Ingat, dunia ni sementara. Kalaupun kita dapat semua, kita pun akan tinggalkan semua. Lebih malang lagi bila kita tinggalkan semua, kita ditanya semua dalam keadaan kita tidak punya semua. Jadi nanti kalau saya dah kumpul semua, pangkat, jawatan, kekayaan, lalu saya pun mati, saya tinggal semua. Tapi saya kena jawab semua benda saya buat dulu. Kalaulah saya benda tu saya boleh bawa sekali, okey. Tak boleh bawa, kena tinggal. Lepas tu bertanggungjawab tentang semua. Kerana itu Allah ajar kita terima takdir Allah. Sebab dunia ni sementara. Kemudian untuk melakukan perkara ini kita perlu tapak.
Dan kita perlu binaan. Maksudnya tuan-tuan sekalian, nak terima takdir Allah, nak berdiri di sisi Allah, kita perlu buat persiapan. Tapak kita. Umpama kita nak rasa hidup bahagia, kita pun fikir rumah. Bila kita memilih pasangan, bila kita fikir nak ada anak pinak, dalam kepala apa? Nak rumah. Semua orang fikir nak rumah, maka mereka pun buat tapak. Beli tanah. Beli tanah lah dulu. Kemudian buat rumah. Sempurna rumah. Maka bila sempurna, barulah kamu dapat melakukan demikian. Baik, lihat bagaimana cara ataupun Syekh menyebut tentang pembinaan tapak. Pertama kata dia, biasakan diri kamu seperti itu pada semua masa. Pertama tuan-tuan, biasakan. Kerana bila kita biasakan, akhirnya terbiasa. Tuan-tuan dah biasa bangun sebelum subuh, sahur. Akhirnya dah terbiasa. Jam tadi tak sempat bunyi, kita dah bangun. Atau tak sempat bunyi 10 kali, sekali kita dah bangun. Sebab kita dah biasa. Bila orang dah biasa, ala bisa tegal biasa. Jadi caranya, biasakan. Kalau kita tak dapat apa yang kita nak, biasakan berkata, ini lebih baik. Biasakan. Kerana memang sesuatu itu perlu kepada membiasakan diri ataupun kita sebut mujahadah. Kalau kita tak biasa tuan-tuan sekalian, makanya benda itu akan gagal. Kemudian katanya lagi, pada malam kamu dan siang kamu, setiap masa 24 jam. Yang kedua, jangan sekali-kali fikir diri kamu. Tuan-tuan, jangan fikir jasad ni binasa. Tetapi fikirkan hati kamu. Tuan-tuan, hati kita perlukan apa? Hati kita ni tidak perlukan makanan. Hati kita tak perlukan minuman. Hati kita tak perlu tidur. Hati kita tak perlu apa yang diperlukan oleh badan. Kerana ternyata di hati itu tempat bahagia. Kalau tuan-tuan dapat hidangan memanjang, kalau kita dapat segalanya tapi hatinya sengsara, kita tak akan rasa bahagia. Kalau kita temannya beribu, penyokongnya berjuta, kalau kita popular di seluruh dunia, alam buana ni semua, tapi hati tak tenteram, maka bendanya sama. Maka sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, jangan fikir tentang keperluan jasad. Jangan fikir saya nak makan apa, saya nak pakai apa. Kan jasad tak perlukan banyak. Tuan-tuan, jasad nampak macam lebih besar pada hati. Tapi sebenarnya jasad kita tak perlukan banyak pun. Tak perlu sampai ada 3 tilam untuk kita tidur. Kadang-kadang sambil duduk kuliah pun boleh tidur. Itu jasad. Tak perlulah kita nak makan berperiuk untuk kenyang. Kadang-kadang sebiji 2 buah kurma dah kenyang. Kadang-kadang minum air masak je. Kenapa minum air masak? Tak boleh ustaz, gula tinggi. Makan kurma pun naik gula. Jadi air masak ialah sat. Air masak pun kena catu juga. Tak boleh minum banyak. Sebab apa? Dialisis. Boleh minum setengah liter je. Keperluan jasad, akhirnya kita nampak keterbatasan. Keperluan jasad kita. Tetapi hati kita, dia memerlukan suatu juadah yang besar. Juadah ni tak akan cukup. Apa dia? Juadah rohani. Kalau tuan-tuan tengok juadah rohani kita ni bukan sikit sebenarnya. Banyak. Sehingga Allah sebut dalam Quran, sebut nama Allah pagi dan petang. Sebut nama Allah banyak-banyak. Dirikan solat. Juadah rohani. Kerana hati kita boleh masuk semua juadah rohani. Mulut kita tak boleh masuk banyak. Masuk keluar balik. Sebab itu disebut dalam hadis, orang beriman tidak kenyang buat baik sehinggalah langkahnya ke syurga atau sehinggalah dia mati. La yashba'al mu'min min khair hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan kenyang orang beriman daripada kebaikan sehingga kesudahannya syurga. Tuan-tuan, kita tak mungkin kenyang baca Quran dengan sekali baca khatam. Sebab tu ada ulama kata, aku dah khatam Quran sebanyak 14,000 kali atau 12,000 kali. Seorang anak meratapi ayahnya yang nak meninggal dunia. Lalu katanya, wahai anakku, tak payah nangis. Ayahmu telah bersedia untuk hari ini. Di setiap sudut rumah kita, ayah kamu sudah baca Quran. Dan ayah dah khatam lebih daripada 12,000 kali. Tuan-tuan, kalau kita bagi 12,000 kali lah tuan-tuan. Kita Ramadan ni berapa kali khatam? Sekali, ustaz tu pun tadarus. Tadarus.
khatam. Malu ke kawan sikit, kita pun tadarus lah. Kalaulah kita konsisten lah untuk khatam bulan Ramadan, sekali Ramadan sekali. Kalau kita umur 60 tahun, kita sempat katakan 40 kali Ramadan, sebab 20 tahun baru Isah. 60 tahun baru 40 kali baca Quran. Katakan kita bolehlah 2 kali khatam Ustaz. Saya 15 pertama, 15 kedua. 2 kali tuan-tuan, kalau 40 tahun baru 80 kali. Kita nak banding dengan 12,000 kali. Itu yang saya katakan, makanan rohani hati tak pernah cukup. Nabi SAW solat sampai bengkak kaki, kerana Nabi tahu tak cukup. Walaupun Nabi tu dah Nabi, tapi malang ada yang rasa macam dah cukup. Tapi yang dunia dia rasa tak cukup-cukup. Walhal yang saya katakan, keperluan badan kita ni tuan-tuan terhad. Tuan-tuan kaya, tuan-tuan nak pakai jam berapa jam kita nak pakai, berapa utas jam kita nak pakai. Kalau kita pakai 2 kiri kanan, orang dah kata gila. Kalau pakai 3, tu panggil gila babi. Ni kita kaya, saya kaya Ustaz, saya nak pakailah 3 ni, kiri kanan, kalau boleh kat kaki saya tak 2 kaki. Orang kata ni memang haram jadah betul dia ni. Lagi teruk kita dapat gelar orangnya. Orang maki kita bila kita nak guna nikmat kita. Tuan-tuan sekali-sekala bawa, kalau kita kaya, basikal tu bawa 2 sekali bawa. Kaya satu bawa. Kenapa? Saya kaya, kena bawa 2 basikal. Orang kata berat haji ni, makin kaya makin gila. Artinya nikmat dunia memang terbatas. Kaya lah macam mana pun. Perempuan kaya, contoh, suka handbag. Sebab lelaki tak pakai handbag. Perempuan handbag. Kaya. Handbag apa dia nak pakai? Hermes. Kulit buaya. Buaya janda anak satu. Kulit buaya ni. Dia pun pakai 3 sekali. 3. Orang kata ni gila betul perempuan ni. Tapi kalau kerohanian, tuan-tuan solat banyak, orang tak kata tuan-tuan gila. Wish, dia ni dah taubat kot, dah insaf kot, ini mesti banyak dosa dulu ni, tu solatnya banyak. Dan memang begitu, kita sentiasa rasa banyak dosa. Kalau saya katakan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kita baca kisah sahabat Ibn Mas'ud bin Ajda', dia kata isterinya, dia solat sampai merangkak atas katil. Dia punya solat sampai penat tu, dia nak tidur, dia kena merangkak. Dia tak boleh lagi berdiri. Bayangkan, memang makanan rohani tak cukup. Kalau makanan jasmani sedikit cukup. Walaupun kita berkeinginan untuk kumpul banyak-banyak. Banyak kita kumpul. Lalu kita simpan dalam 30 bank. Semua bank kita ada. Duit kita banyak. Tapi kita boleh guna banyak mana? Yang lain semua faraid. Yang makanan kejiwaan ini tak akan difaraid pada sesiapa pun. Dia milik kita mutlak. Yang kita sebut keperluan jasmani kita, akhirnya difaraid. Kenapa difaraid? Kerana kita tak perlu banyak. Dan difaraid ini pula difaraidkan lagi, kerana masing-masing tak perlu banyak. Tapi bila kita sebut makanan rohani, ada tak orang faraid ibadat dia? Tak, awak solat banyak tu semua dapat kat awak. Awak baca Quran banyak tu semua dapat kat awak. Awak qiyamul lail lama ni semua dapat kat awak. Awak bersedekah juta-juta semua dapat kat awak. Itulah sebenarnya makanan kita. Lepas tu Syekh menyebut bahawa fikir tentang hati. Kemudian syukur pada Allah kalau kita digerakkan, hati kita cukup kuat dalam buat baik. Tentang untuk buat baik perlukan hati yang kuat, keazaman yang kuat, keyakinan yang tinggi terhadap pahala yang disediakan. Sebab setiap kali kita cuba bebaskan dunia daripada kita, yang sengsara ialah hati. Hati, tuan-tuan, kita nak buang sifat marah, hati sengsara. Kita nak bersedekah, hati sengsara. Kita nak kurangkan tidur, hati sengsara. Kita nak berpuasa, hati sengsara. Pada permulaannya begitu. Tetapi bila kita bermujahadah, membiasakan, akhirnya tuan-tuan kita tahu itulah dia sebenarnya makanan hati. Dan bila Allah berikan kepada kita hati ini berfikir kebaikan, maka syukurlah pada Allah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lammah, inna lisyaitani lammatan bibni Adam.
walil malak lammatan fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq wa amma lammatul malak fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq faman wajada dhalika falyalam annahu min Allah falyahmadillah wa man wajada ukhra falyata'awwadz billah minasyaitonir rajim. Sesungguhnya bagi syaitan itu ada bisikan, bagi malaikat itu ada bisikan, yakni bisikan pada hati. Adapun bisikan syaitan itu supaya kamu sentiasa buat jahat dan menolak kebenaran. Adapun bisikan malaikat itu ialah kamu sentiasa ingin berbuat baik, diilhamkan kamu supaya buat baik dan menerima kebenaran walau sepahit mana pun. Siapa yang mendapati itu ada pada dirinya, maka pujilah Allah. Dan siapa yang mendapati selain itu, dapat bisikan yang buruk, maka berlindunglah daripada syaitan yang direjam. Kalau hati kita, tuan-tuan, hati kita kata malam ni saya tak naklah bangun qiyamul lail, cepat-cepat kita kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dah tak nak tolong orang tu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tak nak dah derma, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali hati kita terdetik nak buat benda tak baik atau meninggalkan kebaikan yang jadi kebiasaan kita, cepat-cepat sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya malas dah belajar, penat belajar, sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau tiba-tiba hati kita kata, oh saya nak belajar lagi lah, saya nak qiyamul lail lagi lah, saya bukan nak 10 hari, saya nak sampai habis direct Ramadan semua, maka sebut alhamdulillah. Tahun ni hati terdetik nak buat benda baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tentang inilah kita namakan beri tumpuan pada hati. Jadi fokus kita kepada hati kita, fokus kita kepada hati dengan segala kebaikan dan berlindung diri daripada segala kejahatan. Kata Syekh Abdul Qadir, sekiranya kamu dapati kejahatan juga kamu buat, datang was-was kejahatan, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah atas kelakuan itu. Dan apa yang kamu fikir yang salah tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir benda salah ni, cepat-cepatlah bertaubat. Mula-mula sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bertaubat kepada Allah. Kalau kita taubat, apa akan jadi? Hiduplah agamamu, matilah syaitanmu. Maksud mati syaitanmu, ini matilah pengaruh dia. Sebab itu dikatakan berfikir sesaat lebih baik daripada ibadat semalaman. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang hati. Kerana kita dah katakan bahawa jasad ini cuma sementara tumpangan. Hati yang bertanggungjawab, hati tu raja. Bila hati tu raja, yang ini kita berfikirkan, apa yang kita nak beri pada hati kita. Macam mana nak tenangkan hati kita, bagaimana nak hiaskan hati kita, bagaimana nak suruh sentiasa hati ni berfikir baik-baik. Dia mata boleh bebas melihat apa-apa pun bila mana hati ini berniat baik. Tapi yang kita maksudkan berniat baik bukan beralasan niat baik, tapi memang berniat baik. Contoh, bila seorang melihat seorang yang tidak menutup aurat, memang pandangannya untuk dia melihat dengan kelazatan nafsunya, atau dia melihat, oh dia tak tutup aurat, saya kena tegur, saya kena tegur dia, maka hatinya berbicara demikian, maka dia boleh melihatnya untuk memperbaikinya. Itu beza. Seorang yang melihat apa sahaja, contoh melihat arak, yang melihat arak, ini kalau rasa tegak sedap juga, maka lihat rosak hatinya. Seorang melihatnya, oh ini kemungkaran, macam mana aku nak halang dia minum arak. Ini kan berbeza hati kita, pandangan kita. Zahirnya nampak sama. Seorang tengok kedai judi, yang ni pula tengok kedai judi. Yang seorang tu tengok kedai judi dan hatinya terfikir, ni kalau tikam sekali, cuba, mana tahu tuah bulan Ramadan berkat. Fikir yang buruknya begitu. Yang seorang pula fikir, ish, syaitan dah kena ikat, tokai judi ni tak kena ikat ke sekali? Kalau aku boleh mencegah kemungkaran ini, mengingatkan. Masing-masing melihat dengan pandangan sama, tapi hati berbicara lain. Kerana itu kita sebenarnya asas pandangan kita ini bebas bila mana hati kita betul-betul kuat. Tetapi bila hati kita lemah, sebab itu kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan setiap sesuatu daripada panca indera kita untuk menghalang hati kita daripada bertindak tak baik. Termasuklah tuan-tuan, kadang-kadang
saya unfriendkan beberapa orang, saya memang hati saya jahat dengan dia. Sebab dia pun posting mengarut-mengarut atau posting benda-benda yang suka panaskan suasana. Dan saya memang hati saya akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka lebih baik saya unfriendkan dia. Umpama begini, umpamanya saya duduk dengar orang kuliah. Kalau saya dengar dia kuliah, mungkin hati saya berfikir dia ni tak pandai, punya bukan pandai sangat. Maka saya memang hati saya berkata demikian. Maka sebaik saya tidur. Ada orang tuan-tuan, dia tidur dalam majlis ilmu lebih baik daripada dijaga. Ada orang, tapi bukan tuan-tuan. Ada orang, dia tidur lebih baik. Kenapa dibimbang hatinya rosak? Ialah macam ada seorang ulama, dia tak hadir kuliah. Orang pun tanya, Syekh, kenapa Syekh tak hadir kuliah? Syekh tu alim tu. Kata, aku tak boleh hadir kuliah. Syekh hadir kan bagus, kumpulan ilmu bla bla bla. Dan orang tekan, tak apalah, pergi. Sewaktu dia pergi, yang mengajar tu tak boleh mengajar. Kelibat dia menyebabkan jadi gerung dan takut. Dia pun keluar dari majlis ilmu, dia kata, aku dah kata aku tak lagi majlis ilmu. Kalau aku pergi, orang akan diam. Artinya ada orang yang saya katakan dia perlu menjaga hatinya sampai peringkat itu. Fudail bin Iyad, dia tak mengajar. Dia alim, dia tak nak mengajar. Lalu orang tanya, kenapa? Aku bimbang hatiku. Kerana kami akan bersaing untuk tunjuk siapa lebih pandai. Maka aku tidak mahu bersaing, aku bimbang. Lemah. Kerana kita lebih tahu hati kita lemahnya di mana. Kita memang tak nak lepak, Ustaz. Kalau saya lepak, saya ngumpat lebih banyak pada orang, Ustaz. Kalau saya lepak dengan ni, saya akan ngumpat lebih banyak pada orang. Saya tahu hati saya begitu. Atau saya akan menghina orang di depan saya ni. Saya mengambil sikap saya sendiri demi menjaga hati. Tapi bila hati kita sudah baik, apa semua keadaan kita mampu. Tapi hati perlukan satu tarbiyah yang kuat. Kemudian kata Syekh, wahai umat Muhammad, syukurlah pada Allah. Allah redha dengan kamu walaupun amalan kamu sikit. Allah beri pahala banyak. Walau umur kamu pendek, kamu mendahului umat yang umurnya panjang. Tuan-tuan, syukurlah kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita akan menjadi pemimpin pada semua umat. Dan syukurlah kerana Allah redha dengan amalan kita yang sikit. Tetapi digandakan banyak. Kalau kita sedekah sampai 700 kali ganda. Sehingga satu tahap yang lebih banyak. Tuan-tuan, kalau kita hidupkan satu malam Lailatul Qadar, dah macam 83 tahun. Amalan kita sikit. Menghidupkan malam tadi bukanlah maksudnya kita pulung semua malam. Kadang-kadang dapat maghrib kita dah dapat Lailatul Qadar. Kerana namanya malam. Kadang-kadang kita dah solat subuh, kita dah dapat Lailatul Qadar. Itu kalau orang yang istiqamah solat berjemaah, dia sebenarnya dapat setiap tahun Lailatul Qadar. Setiap tahun. Alhamdulillah kita dapat setiap tahun Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu mungkin malam apa, kerana saya solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Semuanya dalam waktu malam. Dan saya berterawih. Dan saya berqiyamul lail, saya baca Quran. Semuanya dalam waktu malam. Dan saya pun tidur di tempat yang saya iktikaf, saya dapat. Artinya tuan-tuan sekalian, sikit je yang kita buat tu sikit. Tapi kita dapat lebih baik daripada umat terdahulu. Maka syukur pada Allah. Umpama gini tuan-tuan, umpama kita umat sekarang macam pound sterling. Umat dulu macam duit rupiah. Contoh, ni 1 rupiah dengan 1 pound sterling, berapa beza dia? 1 rupiah. Mana ada 1 rupiah, Ustaz? Tak ada 1 rupiah ni. Berapa 1 rupiah? Orang dah pakai 10,000 rupiah. Ya, kalau 100,000 rupiah baru 30 ringgit. Kalau 1 rupiah, tak ada. Dengan 1 pound sterling. 1 pound sterling maknanya 7 ringgit. Beza umpama currency dia. Demikian amalan kita, currency amalan kita dengan amalan umat lain. Satu hari amalan umat Muhammad lebih baik daripada bertahun umat dahulu. Bertahun. Maka syukur pada Allah, Allah beri kelebihan itu. Kita menjadi umat akhir zaman. Maka Allah beri kelebihan-kelebihan tersebut. Namun, kata Syekh, satu benda yang kita kena ingat. Dalam diri kita ada hawa nafsu dan ada tabiat. Jangan tunduk dengan hawa nafsu, jangan tunduk dengan tabiat. Barulah hidup kita sahih, betul.
Hawa nafsu maklum. Tabiat ni maksudnya kita lihat, kita ikut kebiasaan kita dan kebiasaan orang keliling kita. Kita tengok kebiasaan orang sekeliling kita apa dia. Kalau kebiasaan orang sekeliling kita buat perkara yang merugikan agama, kita pun buat sama, maka kita pun rugi. Macam contoh jamuan kahwin lah. Jamuan kahwin ni tabiat orang kita. Macam gitu jamuan dia. Kita pun memang terikut. Sebut je jamuan kahwin mesti begini. Dia punya form dia punya cara yang sama. Itu ikut tabiat. Benda-benda yang kita ikut tabiat orang ni tuan-tuan, hati-hati. Ada yang memang bertentangan terus dengan syariat. Tabiat sambut hari jadi. Dah kita tengok orang sambut hari jadi, kita pun nak sambut hari jadi. Tabiat tu. Betul ke tak betul? Nilai balik lah. Dari sudut mana? Cara mana kita sambut? Kalau dia ni pakai kong atas kepala ni, atau tiup lilin penuh atas kek. Kemudian menyanyi daripada happy birthday to you sampai happy birthday to you. Artinya buat benda macam tu. Kita ikut tabiat. Dan memang begitu Ustaz. Kita orang bandar macam gitu. Tabiat ni hati-hati. Kerana banyak tabiat merosakkan agama. Saya tak kata haram, saya tak kata. Saya kata tabiat ni hati-hati. Apa yang menjadi tabiat masyarakat, yang menjadi tabiat diri kita, maka nilai balik. Betul ke tabiat macam gini? Dan yang kedua, hawa nafsu kita. Kalau kita berjaya merawat hawa nafsu dan tabiat, maka kita akan selamat. Kalau tidak tuan-tuan, riak kita, nifak kita, semuanya akan ada. Orang yang banyak riak dan banyak nifak kan dia ikut tabiat orang. Maka kita pun nak bersaing dengan orang, nak tunjuk ke orang. Maka kita lupa pada perintah syariat. Kerana itu untuk membina jiwa yang sahih. Tundukkan hawa nafsu. Tundukkan tabiat kita. Dan lawan riak kita, lawan nifak kita. Dan lawan sifat kita yang suka kejarkan dunia tanpa sebab. Dan tangani diri kita daripada lalai mengingati Allah Ta'ala. Kalau kita buat benda ni semua, maka kita menjadi sahih, yakni baik, sihat, bagus agama di sisi Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.